Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 27 Rajab 1444 bersamaan dengan 18 hari bulan 2 2023, kita akan tamatkan tafsir surah Al-Haqqah. Ayat yang kita akan bincangkan iaitulah ayat bermula ayat 38 sehingga tamat akhir surah 38 sampai tamat surah, di mana Allah SWT nyatakan kepada kita benarnya bersumpah dengan semua makhluk, hak kamu nampak yang kamu tak nampak, bahawa Quran ini daripada Allah Azza wa Jalla yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada ahli nujum, ahli sihir, karut-marut, tak ada. Dan tak mungkin Nabi nak reka Quran, tidak mungkin, sebab dia Quran itu kalamullah, mana boleh direka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau reka, Allah akan ambil tindakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa saja yang cuba nak mengacau Quran. Dan Quran menjadi peringatan kepada kita orang yang bertakwa dan mengenalkan siapa yang berbohong dalam masalah ini, dan satu kerugian besar lagi bagi puak-puak kafir setelah mereka mati, dan juga lebih-lebih lagi di akhirat esok apabila mereka tengok dah kiamat sungguh. Oh, betul punya Quran, nak buat apa dah? Maka Allah tutup ayat surah ini dengan tasbih Bismi Rabbikal Azim. Baik, para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat. Ayat ni panjang, saya akan ambil 2-3 ayat jelah sebagai tanda bacaan ayat dan ambil keberkatan ayatnya. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1286 ayat 38. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Balik kita kepada tafsir ayat. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah demi segala benda yang nyata yang kamu lihat,
wa ma la tubsirun, dan segalanya gaib yang kamu tidak melihatnya. Para jemaah sekalian, munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, anna Allah Ta'ala lamma aqamad dilalah, Allah Ta'ala ada sebut dalam ayat yang lepas tentang dalil akan berlakunya kiamat, semuanya duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, dan benda itu pasti akan terjadi. Kemudian Allah sebut ahwal as-su'ada, keadaan orang-orang yang bahagia dan keadaan orang yang celaka, dan diakhiri dengan mengagungkan kedudukan Al-Quranul Karim. Maka Allah bersumpah, fala uqsimu, aku bersumpah dengan semua yang kamu tengok. Apa yang kamu tengok, yang kecilnya, yang besarnya, hak kamu nampak, Allah bersumpah. Wa ma la tubsirun, dan semua benda yang kamu tak nampak. Nah, inilah kata ulama tafsir. Dia kata apa? Dalam kitab At-Tibyan fi aqsamil Quran. At-Tibyan ada dua. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu lil Imam An-Nawawi, yakni At-Tibyan fi aqsamil Quran li Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dia kata hadza a'ammu qasamin waqa'a fil Quran. Inilah sumpah yang paling umum yang terjadi, yang disebut dalam Quran. Fa innahu ya'ummul ulwiyat was sufliyat. Allah Taala bersumpah hak atas, hak bawah, dunia dan akhirat. Yang kamu tengok, yang kamu tak tengok. Termasuk hak kita tak tengok ni, hak kita percaya ada, iaitu malaikat, jin. Kita tak pernah tengok belaka tu, tapi ada. Manusia kita tengoklah. Wal arsyu wal kursi wa kullu makhluqin wa kullu zalika min ayati qudratihi wa rububiyyatihi. Semua ni menunjukkan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kudrat Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil a'ammu qasam waqa'a fil Quran. Jadi ayat ni Quran sumpah yang paling umum, sebab Allah Ta'ala kata semua benda. Kamu tengok. Biasa skalanya dia sebut ni wan najmi, bintang, wal qamar, maknanya hak ni semua benda. Nak menunjukkan kepada apa? Nak tunjuk kepada apa? Innahu laqawlu rasulin karim. Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Siapa dia Rasul yang mulia ini? Wahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatluhu, Nabi kita duk baca. Turun ayat Quran, Nabi kita baca kepada orang-orang yang ada di zaman dia, yang berimannya, sahabat-sahabat dia. Dia baca juga kepada orang kafir yang mari jumpa dia, atau dibaca secara umum. Wa yuballighuhum iyyahu, dan Nabi sampaikan Al-Quran itu kepada mereka semua. Allahu Akbar. Jadi ini ramai di kalangan ulama tafsir kata Rasul di sini iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qurtubi, supaya orang tak keliru, laisa al-Quran, Quran ini bukan kata-kata Nabi, jangan salah faham. Innama huwa min qaulillah, Quran itu daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Wa nusibal qaul ila rasul, nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi li'annahu talihi wa muballigh wal amil bi. Maknanya Nabi ini sebab disebah pada Quran kepada Nabi sebab dia baca, dia yang sampaikan, dia ajar dan dia beramal. Maka disebah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas nazar orang pelaksana. Tapi kata-kata itu daripada Allah, daripada kata Allah Azza wa Jalla. Ada juga pandangan yang kedua, kata Rasul Karim Jibril alaihissalam. Jibril. Tapi yang betulnya dalam untuk ayat ini ada Jibrilnya, akan datang ayat lain. Tapi dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ayat 41 tu.
Ayat 41. Wa ma huwa biqauli syair, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan. Qalilan ma tu'minun, tetapi sayang, amatlah sedikit kamu beriman. Jadi itu dipanggil daripada siyak, menunjukkan bahawa maksud Rasul dalam ayat ini siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya Jibril. Sebab orang tak kata, Quraisy tak kata Jibril itu apa? Jibril itu kahin lah. Dia tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadzal Quran bi kalami syairin kama yaz'umu kufaru Quraisy. Bukan seperti yang disangka oleh Quraisy. Dalam surah Yasin ayat 69 yang selalu kita baca, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Allah kata apa? Bukan dia ni syair, dan tidak sepatutnya Nabi duduk main syair, bukan. Dia adalah Quran, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Qalilan ma tu'minun, tak ramai di kalangan kamu yang beriman. Tak ramai di kalangan kamu yang beriman. Jadi puak kafir ni tak beriman aslan lah. Tambah kita hari ni pula orang sudah beriman dah, percaya kepada Quran dah, tapi malangnya tak ramai pula yang belajar Al-Quran yang betul-betul tadabbur Quran, ikut pengajian Al-Quran, tidak ramai pula. Jadi hari ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah masukkan kami ke dalam kumpulan yang sedikit, yang mana? Yang mengikuti Al-Quran, belajar Al-Quran dan beramal dengan Quran. Dalam ayat seterusnya, wala biqauli kahin, dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang. Lama tak sebut pawang ni. Apa dia pawang? Tok bomo. Pawang itu tok bomo. Sebagaimana yang kamu katakan. Qalilan ma tadhakkarun, tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Jadi tahu dah Quran ini bukannya kalam kahin, ali nujum, kazib, yang bohong, yang mendakwa dia tahu benda gaib, sebagaimana yang disangka oleh puak-puak kafir. Kahin di makna munajjim, alladhi yukhbiru an asya', tukang ujung lah, tukang ramal. Dia ramal tu nama ni. Jadi sini dia panggil pawang. Dalam terjemahan kita ni pawang itu tok bomo lah. Kalau kita nak pergi tempat orang, kita kena tahu istilah. Beza antara bomoh dengan tok bomoh. Beza. Hari nak pergi ke petani pun ni, mari seorang sahabat kita kenal, ni bomoh ni. Oh, kita kata tok bomoh. Bukan tok bomoh. Kata apa beza? Dia kata tok, kalau ada tok, kau tu pawang. Kalau bomoh saja doktor. Kena tahu istilah orang. Ni bomoh ni. Yang kata tok bomoh tak boleh. Dia panggil bomoh. Dia panggil bomoh ni. Nak katakan bahasa dia guna bomoh. Orang kata bomoh ada klinik. Dia kata kalau tambah tok, tak jadi makna pawang. Bomoh saja doktor. Kita kena tahu bahasa orang tempat kita tahu. Macam kita sini lah tak. Kita Malaysia bisa, tak boleh makan. Kalau Indonesia bisa, itu yang boleh. Bisa? Bisa. Kita ni bisa, tak boleh makan. Tapi kalau bisa tak apa pula. Bisa dia ni. Mana bijak? Mengaji bahasa ini. Yang pentingnya Allah Ta'ala kata, Quran ni bukan kata-kata ahli nujum, ahli sihir, tok pawang, tok bomo lah. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Allah kata qalilan ma tadhakkarun.
qalilan ma tatadhakkarun, sedikit benar yang kamu ingat, fata'tabiruna wa tatta'izun, yang kamu ambil iktibar dan kamu ambil pengajaran. Mau dengar Quran tapi dengar tak mau berfikir. Ini masalah kita gini. Itu orang kafir, orang kafir. Kita sama-sama kita orang beriman pun, kalau orang tahu tanya tak cakap benda baik pun tak mau dengar juga. Jadi bila kita tak mau dengar, kita tak dapatlah faedah daripada ilmu. Kalau kita dengar dengan hati yang terbuka, lapang dada, banyak ilmu yang kita akan dapat. Tapi dengar semua boleh, nak cerita balik ke orang tak boleh semua. Dia kata bila kita bercakap, fafattish, kena pastikan yang betul. Kalau kita dengarlah. Tapi kalau telinga kita lembek, mudah tangkap segala benda, jangan dengar benda yang pelik. Dia masuk dalam telinga, dia tak keluar. Dia percaya juga akhirnya. Na'udzubillah. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Ai hadzal Qur'anu tanzilun min indillahi Rabbil Alamin ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kalamullahi haqqan. Ini kalam Allah yang benar, bukan syair, bukan kahin, bukan nujum, bukan penyair. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, andai kata, benda tak berlaku tapi andainya, nak cerita bahayanya benda ni. Dan kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Quran itu memperkatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan. Jadi Allah tak kata, Nabi kata. Apa kita nak buat? Apa jadi? La akhadna minhu bil yamin. Sudah tentu kami akan sentapnya, menyentapnya dengan kekuasaan la atana bil yamin. Terbalik ayat. Kemudian sudah tentu kami akan la akhadna minhu bil yamin. Kami akan dengan kekuasaan kami, sambung ayat. Itu balik muka surat. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati serta merta. Maknanya amaran ini bukan amaran biasa-biasa. Sentap, putus tali jantung, habislah cerita. Ai la'ajalnahu bil uqubati, kami akan segerakan uqubat, tindakan ke atasnya. Wa taqamna minhu biquwwatina wa qudratina. Allah Taala akan ambil tindakan dengan kuasanya. Dia buat apa? Laqata'na minhul watin, ai kami akan putuskan orak jantung dia mati. Tak usah putus lah. Jantung ni bersombak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang ni ramai orang jantung. Makan kita pula belik-belik. Mudah jadi sombak dia punya saluran darah. Jantung sombak mati. Saluran naik darah ke otak sombak, stroke. Banyaklah benda-bendanya. Kita ni nak buat apa, nak kata apa tak boleh. Setengah orang tu dia masuk pos paku, setiap 6 bulan sekali pergi cek, nak tahu. Tapi lepas cek masuk hospital pula. Tahu boleh tapi nak tahu tak boleh. Gitu. Allahu akbar. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seseorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. Jadi Allah kata, kalau aku nak ambil tindakan, tak ada siapa yang boleh sekat. Kuasa Allah Azza wa Jalla tak ada siapa boleh sekat. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan
bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang bertakwa. Tengok nota di bawah. Kerana hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan beroleh manfaat dari peringatan Al-Quran itu, disebabkan iman mereka dan takwanya, sedangkan orang-orang kufur engkar sebaliknya. Jadi sebab itu Tuhan kata apa? Tazkirah. Quran ini menjadi tazkirah, peringatan bagi orang bertakwa. Sebab orang bertakwa saja yang mendapat manfaat daripada Al-Quran. Orang lain dia dengar Quran macam lembu dengar, ataupun dengar Quran macam satu irama. Ada juga orang suka dengar Quran ni, main-main nak dengar, tapi dia kepahaman Quran tak ada. Kita kata jangan, kita nak beza di antara orang lain dengan orang yang betul-betul manfaat daripada Quran, iaitulah dia dengar, faham dan dia beramal dengannya, maka hak ni hak jadi hijaunya. Allahu Akbar. Jadi apa munasabah ayat ini? Allah Ta'ala setelah menyatakan Quran itu turun daripada sisi Allah biwasitati Jibril, melalui Jibril, bawa turun ke Nabi SAW, dan sifat dianya bukanlah syair dan bukan nujum, kahin. Bayyana ba'da zalika, Allah Ta'ala nyatakan tugasan Al-Quran itu sebagaimana disebut ayat ini, wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala batalkan dulu tuduhan-tuduhan jahat buat kafir, kemudian dinyatakan kedudukan Al-Quran. Jadi kita ini kalau bertembur antara dua, kita kena condemn dulu hak tak betul tu, kemudian baru kita nyata hak betul. Barulah orang celak mata, gini rupanya. Ini kadang-kadang masyarakat ni tak boleh. Dia tak boleh bagi tahu dia tak suka. Anaknya dalam bab ilmu ni, kita tak mau sembunyikan fakta. Kalau ada pandangan ulama, contohnya dalam masalah ni, semalam kita bincang masalah talqin. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pecah ulama. Ada kata yustahabu, elok. Ada kata tak. Jadi kita kata dua-dua kita dengar. Kemudian bila kita dengar, kenapa ada ustaz ni kata gini, sebab ada pandangan. Jadi supaya kita tidak mudah koyak bila kita dengar benda yang kita tak setuju, ataupun kita mudah nak melemparkan tuduhan kepada orang yang kemukakan pandangan, sebab ulama-ulama besar pun sudah berbincang. Ana suka sangat kalau ada pelajar-pelajar buat latihan ilmiah, master ke PhD ke, ambil dua pandangan Ramli dengan Ibnu Hajar. Perbezaan pandangan dua ni dalam beberapa masalah yang agak banyak. Dalam kitab Musalli tu di ujung kita Al-Bahjah. Ramli kata sah, Ibnu Hajar kata tak sah, atas balik. Jadi kenapa dia orang boleh berbeza, dan pengikut yang baca pula tak panas telinga dua-dua. Ini yang mahal. Adab dia panggil. Jadi kita ni uslubul Quran, Tuhan bawa yang baik, dibawa yang buruk, supaya kita boleh buat penilaian, nak pilih mana jalan mana yang kita nak. Inna abani hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Baik, Al-Quran itu menjadi faedah kepada orang yang muttaqin, alladina yatamatsalun, orang yang ikut arahan Allah, wa yajtanibun, orang yang jauhkan diri daripada larangan, faya'tabiruna wa yatta'izun, mereka mengambil pengajaran, mengambil nasihat daripada Al-Quran. Semua benda yang kita boleh ambil di sini. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin, dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran, maka kami akan membalasnya. Tuhan kata, siapa dia dusta Quran, siapa dia tak mau terima Quran, aku akan balas. Jadi janganlah kita dengan Quran ni ada satu pemisah dalam hidup kita, jangan. Tak boleh ikut Quran. Ada setengah orang dia cakap aja, tak boleh ikut Quran. Kenapa? Kalau ikut Quran tak berjalan kita. Kita kena ikut Quran. Mampu tak mampu kita buat cerita lain. Tapi kalau yang kita tak mampu, Allah sebut dalam Quran juga, la yukallifullahu nafsan
illa usaha. Ni buat pun tak lagi duk. Tak boleh, tak boleh. Boleh ke tak boleh? Usaha biar boleh. Ni dak ni pakai tak. Bila tak boleh kat pakai tutup itu terus. Mana boleh macam tu? Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang kafir semasa mereka menerima balasan, kerana mereka mendustakannya. Nak buat apa lagi? Masa sudah tamat, tempoh sudah berakhir, tak usah duk kacau sana sinilah. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Mana semua kita yakin Al-Quran lahwal haqqus sabitul muakkadu. Tak ada syak, tak ada ragu lagi. Benar daripada Allah Azza wa Jalla, cuma dari sudut tahap kita. Level kita ni duduk level mana? Level baca saja, level nak belajar, nak faham, boleh naik kepada taraf yang tinggi kali beramal, itu yang terbaik. Tapi daripada terbaik-terbaik pun, daripada orang tak baca Quran, baik kita baca. Daripada orang tak mengaji Quran, baik kita belajar. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala tutup surah kita ni dengan apa? Dengan tasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar, yang maha agung. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita tafsir ringkas ayat 38 sehingga ayat 52. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tengok dalam ayat kita ni, faedah yang pertama, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiru. Kena campur dua ayat. Allah Ta'ala bersumpah dengan semua, hak mu nampak mu tak nampak. Kata di para ulama tadabbur, dia kata jama'allahu fi hadzal qasami, Allah Ta'ala kumpulkan dalam sumpah dia ni, dia kumpul apa? Kumpul semua benda. An yuqsama minal umuril azimah, daripada perkara-perkara yang besar, dan juga makhluk-makhluk dia yang menunjukkan kepada azim qudratihi, agungnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala sebut hak mu nampak, bukit, bukau, laut nampak belaka. Langit kita tahu, tapi kita tak pergi ke langit, kita nampak. Bintang-bintang yang kita nampak. Wa ma la tubsirun, apa yang kamu tak nampak, arwah, ruh kita ni. Kita nak ada ke tak ruh? Nyawa ada tak? Ada. Mana nyawa? Tak nampak. Malaikat tak nampak. Jin tak nampak. Umurul akhirah, perkara yang akan berlaku di akhirat, tak nampak. Jadi dia panggil, tadi kita sebut Ibn Qayyim kata inilah sumpah yang paling lengkap dalam Quran, sebab Tuhan masuk semua benda, yang nampak, yang tak nampak, yang tersembunyi, yang zahir, semuanya disumpahnya. Bersumpah dengan dia. Baik, satu. Dua, faedah yang kedua, innahu laqaulu rasulin karim. Dia adalah perkataan, ucapan, wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nabi kita penyampai, bukan mereka lain. Ulama kata dia kata nisbatu syai' ila man ballaghahu. Nisbah satu benda tu kepada orang hak disampaikan. Macam orang ni, orang contohnya pesan kepada dia supaya mari bagi tahu kepada kita. Mutulur rakyat dia. Dia orang tu rakyat ataupun nyampai ke salam. Jadi kita, maknanya dia tu siapa? Tapi daripada orang lain. Di antaranya contoh dia lagi, ada ayat Tuhan nisbahkan Quran tu pada Jibril. Tengok ni. Dalam surah At-Takwir, surah At-Takwir ayat 19,
20, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Perkataan rasul yang mulia, dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Jadi ini dipakai, itu dipanggil Jibril alaihissalam. Jadi ayat ini Nabi, ayat at-takwir Jibril. Fanisbatu syai' ila al-muballigh sa'ighatun syar'an wa lughatan. Mana nisbah satu benda kepada orang hak dia bercakap, benda tu berlaku dari sudut bahasanya, dari sudut syaraknya, boleh. Jangan salah faham lah. Dia kata ni kata-kata Nabi. Nabi reka. La, bukan Nabi reka. Nabi menyampaikan. Nabi menyampaikan. 3. Faedah yang ketiga, tanzilum min rabbil alamin. Quran itu diturunkan dari Tuhan sekalian alam. Isyaratun ila annahu yajibu alaina an na'mala bil Quran. Ayat ini menjadi isyarat bahawa wajib kita beramal dengan Quran. Kenapa? Li'anna allazi anzalahu huwa Rabb. Yang menurunkan Quran itu Allah, bukan Nabi, bukan manusia, bukan Allah turun. Huwa Rabbul Muta' al-Khaliqur Razzaq. Allah Ta'ala yang mencipta, yang memberi rezeki kepada kita, yang wajib kita taat, yang wajib kita ikut apa segala arahan dia, wajib kita jauhi segala larangan dia. Itu dia panggil, bila kata ini arahan daripada Allah, ambil. Macam kita ni di Malaysia ke atas dunia ni, ramai orang dia suka sandar kepada pembesar. Ini arahan daripada sekian-sekian. Arahan bos ni, tak boleh. Walau bos tak kata pun, dia salah guna ayat. Ada setengah orang ni bahasa jenis suka guna nama istana contoh. Ini arahan. Padahal bila kita siasat tak ada arahan apa-apa. Macam-macam dia punya. Nak guna nama tu kuat. Maka oleh kerana Al-Quran ini memang mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka menjadi kewajipan kepada kita, wajib kita beramal dengan dia, sebab dia merupakan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Kamu jangan duk cari pasal lah. Ini arahan daripada Allah. Allah mana? Allah yang mencipta kita, beri rezeki pada kita. Tiba-tiba kita nak pergi ke orang lain, wallahi inna hadza la amrun ajib. Ini benda pelik. Tuhan bagi rezeki, pergi puji orang lain. Kita atas dunia ni, lepas kita bagi makan, contohlah kita kata, kita panggil orang makan sedap, jamu menu istimewa. Apa dia istimewa ikutlah. Sudah makan apa ni, tetamu pergi puji orang lain. Tuan rumah mepeh gini pala dia tu. Bengok dia ni. Aku bagi dia makan, dia pergi puji orang lain. Itu tidak betul. Ni Allah Ta'ala yang beri pada kita makan, minum, bagi rezeki. Tiba-tiba kita pergi puji orang lain. Pergi puja orang lain, kita kata itu manusia yang tidak betul berjalan. Jadi ini dipanggil. Yang keempat, tulis ayat yang keempat. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalaulah andai kata, benda itu tak berlaku. Andai kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat-buat rekod Quran, dia nisbahkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, nascaya Allah Ta'ala akan sentap dia, akan ambil tindakan kepada dia. Ayat ini menunjukkan kepada bahayanya kita berkata atas nama Allah ataupun atas nama agama tanpa ilmu. Cukup berbahaya. Mana al-wajib 'alal muslim, yang menjadi kewajipan kepada seorang muslim, alla yuqdima 'alal futya, jangan kita keluarkan hukum, keluar fatwa kecuali betul-betul kita kaji masalah ini telah disebut oleh para ulama, diambil daripada nas Quran ataupun hadis Nabi sallallahu, ataupun istinbat daripada para ulama tafsir, fuqaha mengatakan benda ni halal, benda ni haram, barulah kita boleh kata ni hukum Allah ni, hukum Allah ni tak boleh. Jangan begitu. Jangan duk mudah-mudah mengarut gitu. Dia masyarakat hari ni dia dua. Sama ada dia kata
kerana dia yakin dengan benda tu, dia kaji sungguh, alhamdulillah lah, kita kata mudah-mudahan kalau dia salah pun itu an ijtihadin, dia ijtihad, dia boleh 2 pahala, dia boleh 1 pahala kalau betul 2. Satu lagi yang mencari bala hari ni duduk main TikTok cover ni, nak suruh orang like je, share like. Dia keluar fatwa semalam, fatwa like nama dia. Ni ada istilah baru dia panggil fatwa like. Video pendek ada orang hantar. Dia kata, cuba tengok, anak ni, saya ni sebenarnya tak suka kalau orang nak tanya soalan, tulis soalan, tanya, kita jawab. Tapi kalau hantar video orang ditanya apa pandangan ustaz tentang dia ni, itu bukan budaya kita react, nak jawab-jawab atau. Tapi kadang-kadang dia kata tolong tengok ya. Bila kita tengok, oh bahaya. Dia kata mana-mana orang yang pakai seluar pendek, kita bukan nak menggalak pakai seluar pendek, tapi cara dia istinbat hukum tu berat. Siapa dia pakai seluar pendek ni, dia jadi fasik, jadi kalau dia menikah anak dia tak sah, sebab dia sudah pakai 3 kali, dia sudah fasik, sudah, oh dahsyat, ahli neraka. Kata mudahnya awak, mudah dia nak bagi neraka ke orang, nak memfasikkan orang, nak membatalkan nikah orang. Kita kata Masya Allah. Last sekali, tolong share, like dia punya video. Itu yang naknya. Kita kata apa bercakap macam ni, kan? Ulama besar pun tak bercakap, awak boleh bercakap ni. Ini masalah. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala larang kita daripada aqawil, daripada duduk kata macam-macam nisbah kepada agama Allah, sedangkan benda itu tidak berlaku. Sama juga, ini satu lagi isu yang kita bimbang hari ini, aqawil li Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat kata kepada Nabi. Ini bimbang kita. Bila orang bagi tahu, tuan, ini hadis palsu. Dia kata hadis juga. Hadis palsu, hadis juga. Mana boleh? Jangan samakan hadis palsu itu dengan gigi palsu. Gigi palsu walaupun dia palsu, plastik dah, tapi boleh lagi nak baca Quran tetap sembuh lah. Tidak bersembuh keluar. Kalau nak makan pun boleh lah, kata kalau makan mi tu boleh putus lah. Ni duk main kunyah mi tak putus. Kali pecek dengan tangan. Hadis palsu, ulama bila hukum, ulama ni bukan nak senang-senang nak jatuh hukum hadis ni palsu tak palsu. Dia kaji dulu perawi tu. Kalau hok jo riwayat cerita ni memang kaki kelentong kata orang. Kazab, matruk, apa ni, wada', mana hadis dia jadi tak boleh terima hadis. Sebab tu hadis-hadis palsu ni kalau kita kaji pelik. Cerita dia melampau-lampau. Maka jangan sebarkan. Itulah saya tak tahu. Ada dalam buku ni, dalam kitab. Ini menjadi kewajipan kepada kita. Kalau nak baca buku mengenai hadis, mengenai perkataan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita belajar. Jangan main tangkap muat, jumpa kedai beli pakai jadi. Kita kata ini satu kepincangan yang berlaku di dalam dunia akademik ataupun dunia ilmiah. Orang boleh kata apa yang kita nak kata, sedangkan kalau orang kata hak kita tak kata, marah tak marah? Marah. Contohnya hari ni kita kata, tuan-tuan semua lepas pada kuliah ni, doktor ajak pergi makan belakang. Dia tak kari pun. Makan rumah dia, kalau ajak makan kedai bolehlah belanja hari ni, tak ada masalah tu. Makan rumah dia. Habis pakai, siapa dia suruh mari? Dia tu kata tadi, tu bilang ya, tu siap. Mana marah kita bohong. Ini kita kata kepada atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda. Sedangkan benda tu ulama hadis, ulama ahlul fan dia panggil. Ahlul fan ni mana orang yang pakar dalam bidang tersebut telah mengatakan ini palsu. Macam mana kita nak disembah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak lagi hadis-hadis sahih tak habis nak baca, tak habis nak amal, tapi kita duk kaji juga hak dhaif, hak palsu ni. Sebab apa? Setelari dengan jiwa kita. Duduk dengan sebelah ustaz, dia ceramah, dia baca hadis kelebihan bahayanya orang tinggal solat. Memang bahaya tinggal solat, tapi hadis tu hadis palsu. Saya kata tak payah hadis palsu lah, hadis sahih kan ada dalam ketubah malam begitu sebut. Jadi masalah banyak. Aqawil, duk kata-kata ke orang ni tak boleh. Ini Allah Ta'ala tegur, kalaulah andai kata benda tak berlaku, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam buat kata, aku akan sentak dia. Jadi kalau orang lain pun jangan katalah ke Nabi, jangan buat kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang tidak sabit, benda yang tidak sahih.
Kalau kata juga bermakna kita telah menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi telah bagi satu amaran keras, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia bohong ke atas aku dengan sengaja, ambil tempat duduk yang neraka. Saya tak sengaja. Saya baca je. Tapi dia orang dah bagi tahu benda tak betul, tarik baliklah. Dak kerah lengan. Awak tak cukup belajar lagi. Mengaji dengan berapa orang ustaz baru? Ada sanak. Ya, sombong. Patutnya terima kasih Syekh. Antara tegur anak terima kasih. Nanti saya semak balik. Kalau terbukti salah, tarik balik. Tak boleh tarik balik lah weh. Orang tak layak lah TikTok kita. Main begitulah. Atas dunia ni lah. Nah, tapi di akhirat esok berat kita. Baiklah, kita ambil yang terakhir. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut kepada kita apa? Wa innahu lahaqqul yaqin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Kita ambil yang kelimanya, dua ayat yang terakhir. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Maknanya tak ada siapa ragu lagi. Tidak ada siapa yang ragu tentang Quran. Kata di ulama tadabbur tafsir, dia kata apa? Al yaqinu maratibhu salasatun. Yakin itu martabak dia 3. Martabak yakin, tanda ni pelajar. Martabak yakin ada 3. Dia kata ilmu yakin. Mula-mula kita kata ilmu yakin, ilmu tentang yakin, iaitulah ilmu yang kita dapat daripada maklumat. Kita baca Quran, kita baca hadis, ni ilmu yakin. Kemudian dia panggil ainul yaqin. Ainul yaqin maknanya kita nampak dah keyakinan tu. Bila kita tengok dengan mata kita, ada sungguh. Yang ketiga haqqul yaqin, iaitulah apa yang telah kita al-ilmul mudraku bihasati zauqi wal mubasyarah. Jadi bila kita tengok sungguh duduk depan kita dah, kita sendiri merasai menjiwai dia tu, maka dia panggil haqqul yaqin, haqqu al-yaqin. Macam mana kita nak tahu ni? Analogi mudahnya, orang kata buah durian apa ni sedap ni, king. Sedap. Jadi kita pun ilmu yakin, sedap ni. Kita pun tengok buah. Bang, sedap. Pak makan, itu dia panggil, kita sudah sampai kepada mereka haqqul yaqin. Sebab kita sendiri dah rasa. Jadi semua itu dia panggil istilah lah. Di mana yakin tu ada 3. Paling awal sekali ilmu yakin, ainul yakin, tengok dengan mata, haqqul yakin, kita sendiri rasa. Wa hadzal Quran bi hadzal wasf. Quran ni ainul yakin, haqqul yakin, duduk sini. Sebab apa? Sebab dia datang dengan burhan, dengan apa ni, dengan bukti-bukti yang kuat, banyak hakikat-hakikat yang apa ni ilmiah yang sudah jelas. Dan bagi orang yang telah merasai kemanisan Al-Quran, keyakinan dia sampai mereka haqqul yakin. Jadi kita nak naik taraf ni lah. Sampai bila? InsyaAllah kita usahakan biar dapat. Kemudian kita berpindah kepada yang terakhir. Allah kata apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah Ta'ala tutup surah ini dengan tasbih. Wahya jadiratun bihadhihi al-khatimah. Mana inilah yang sepatutnya. Sebab apa? Dalam Quran itu Tuhan dah sebut cerita-cerita yang besar tentang kerajaan dia, berlakunya dengan penuh keadilan kepada hamba di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala hantar mari Rasul, Allah Ta'ala hantar mari kitab. Maknanya untuk kita selamat itu sudah cukup mekanisme dia. Alat-alat untuk kita selamat sudah cukup, maka bertasbihlah kamu memuji Allah yang Maha Agung. Jadi alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, bertasbihlah kita sebanyak-banyaknya memuji Allah Azza wa Jalla dengan nikmat, dengan anugerah yang disampaikan kepada kita ini. InsyaAllah kita berjaya untuk menjadi hamba yang mendapat keyakinan, mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla dengan cara kita patuh, beriman, dan kita belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan selamat insyaAllah. Tamatlah surah Al-Haqqah. InsyaAllah kita akan masuk lagi dalam siri yang akan datang, Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij, kita akan ambil muqaddimah dia dan juga ayat. Pelajar kita ni dia nak study dah, nak murajaah.
ayat 1 hingga ayat 7 insya-Allah. Baik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.